Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton Dean Studios. Anda bersama saya lagi, Ikhmanuddin, dan hari ini kita akan membincangkan tentang apa itu recession ataupun kemelesetan ekonomi dan bolehkah recession berlaku disebabkan COVID-19 ini. Jadi mula-mula kita akan tahu apa itu konsep recession. Recession ataupun kemelesetan ekonomi ialah bila para ahli ekonomi mengatakan recession ini berlaku disebabkan keruntuhan demand. Maksudnya dalam satu negara ataupun di satu dunia ini tidak ada demand untuk membeli barang-barang. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita kaji semula, semua orang di dalam negara ini ataupun semua orang di dalam dunia ini bergantung kepada satu sama lain. Ia adalah satu circle of life seperti mana dalam Lion King. Jadi contohnya, kalau kita adalah satu syarikat pelancongan, kita bergantung kepada income daripada orang-orang yang bekerja lain. Orang lain dapat income dan dia belanjakan untuk melancong. Belanja dia untuk melancong itu ialah income kepada syarikat pelancongan. Syarikat pelancongan pula belanjakan kepada hotel. Belanja syarikat pelancongan itu ialah income kepada hotel. Dan mungkin orang hotel itu makan nasi lemak. Jadi belanja orang hotel itu ialah income kepada penjual nasi lemak. Jadi itu adalah satu rantaian ataupun circle of life. Jadi apa yang terjadi bila rantaian ini terputus? Katakan ramai orang tadi tidak dapat income dan tidak dapat berbelanja untuk melancong. Apa jadi ialah syarikat pelancongan tadi akan jatuh, hotel akan jatuh dan mungkin makcik-makcik yang menjual nasi lemak itu pun akan jatuh kerana keruntuhnya demand. Tidak ada demand di mana-mana di dalam ekonomi ini. Kita pergi pula kepada adakah COVID-19 ini boleh menyebabkan satu recession? Jawapannya boleh. Macam mana ia boleh menyebabkan recession? Kalau kita perhatikan, kita katakan dulu kita ni di Malaysia dan kita dapat banyak pelancong-pelancong daripada China dan pelancong-pelancong China ini dapat membawa duit kepada negara kita. Tapi apa yang terjadi bila mula-mula datangnya COVID di Wuhan? China sekat rakyat dia daripada keluar dan tidak ada pelancong China dapat datang ke Malaysia ataupun Asia Tenggara. Jadi apa yang jadi kepada negara kita? Terjejas, tidak ada duit. Mereka ini adalah syarikat-syarikat pelancongan dan juga syarikat-syarikat manufacturing yang menghasilkan barang untuk dihantar ke China. Disebabkan China tidak dapat keluar, tidak dapat melancong, duduk dalam rumah, jadi mereka tidak dapat membeli barang dan mereka juga tidak dapat keluar. Dan dengan itu, yang pertamanya syarikat pelancongan kita terjejas. Yang keduanya, kilang-kilang kita terjejas sebab kilang-kilang ini tidak dapat menjual barang ke China disebabkan China lockdown. Dan juga syarikat-syarikat yang terkait dengan pelancongan, hotel, pusat-pusat pelancongan dan sebagainya. Tapi dalam wave kedua COVID ini, di mana COVID ini telah berleluasa, di Itali ada, di US ada, di Eropah banyak. Apa yang terjadi ialah semua orang pun lockdown. Bila semua orang lockdown, semua orang tidak dapat keluar. Contohnya, US tidak dapat membeli barang daripada China dan China pula tidak dapat disebabkan kita syarikat-syarikat kita banyak menghasilkan barang untuk syarikat-syarikat China. Syarikat kita pula yang terjejas. Dan tambahan pula, waktu-waktu COVID ni minyak pula jatuh. Kalau kita baca berita, Saudi dan Rusia tengah bergaduh dan mereka pump minyak banyak-banyak untuk flood the market dan menjatuhkan harga minyak. Dan dalam keadaan itu pula syarikat oil and gas kita terjejas, syarikat pelancongan, syarikat industri, dan sekarang dalam lockdown ni semua orang terjejas. Mid Valley Mega Mall, Wan Utama, Sunway Pyramid, semua terjejas dan akhirnya ini yang akan menyebabkan kemungkinan berlakunya recession ataupun kemelesetan ekonomi pada tahun 2020. Ini adalah satu benda yang menyedihkan kerana kita ingat wawasan 2020 ni kita sudah ada kereta terbang. Rupanya duit kita yang terbang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita semua adalah dalam satu rantaian, circle of life. Bila banyak syarikat yang tidak ada duit, tidak ada revenue, tidak ada hasil, syarikat-syarikat ini tidak dapat berbelanja ataupun pekerja-pekerjanya tidak dapat berbelanja dan mereka tak dapat belanja, orang lain tak dapat income, orang lain tak dapat income, orang lain tak dapat belanja. Jadi benda itu berantai-rantai dan akhirnya kemungkinan akan menyebabkan satu recession. Apakah probability ataupun kemungkinan recession pada tahun 2020 ini? Sekarang ini ahli ekonomi kebanyakannya mengatakan kemungkinannya adalah sangat tinggi. Di US, berjuta-juta orang telah mula meminta benefit unemployment ataupun benefit yang mereka dapat bila mereka tidak ada kerja. Jadi itu satu petanda yang tidak baik dan tidak sihat untuk ekonomi dunia. Jadi itulah sebabnya kerajaan sekarang mengeluarkan inisiatif-inisiatif seperti boleh mengeluarkan tabung EPF sebanyak 500 sebulan, boleh meminta skim employment retention program daripada Perkeso sebanyak 600 sebulan dan juga boleh meminta zakat, dan kerajaan-kerajaan negeri juga telah mengeluarkan banyak inisiatif untuk membantu rakyat. Dan juga termasuklah moratorium tadi. Moratorium tidak perlu membayar hutang kereta, tidak perlu membayar hutang rumah. Itulah sebabnya kerajaan mengeluarkan semua inisiatif ini kerana probability ataupun kemungkinan recession itu sangat tinggi pada tahun ini. Jadi kepada penonton di rumah, ingatlah tahun ni bukan tahun bila kita dapat duit ni ataupun dapat saving duit-duit yang kita tak payah belanja tu, jangan begitu
begitu joli sangat kerana keadaan mungkin akan jadi genting. Jadi bantuan-bantuan ini pada saya bukanlah untuk kita mengembangkan ekonomi kita, tapi kita lebih kepada bersifat defensif. Defensif maksudnya kita tak nak keadaan jadi lebih buruk. Jadi berjimat cermatlah dan bantulah mereka-mereka yang memerlukan, dan juga bantulah mereka, terutama mereka yang tidak ada kerja, tidak dapat berniaga, ataupun mereka yang tiba-tiba kena buang kerja pada tahun ini, kerana itu adalah expectation yang akan terjadi pada tahun ini. Dan benda ini bukan saja terhad sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, bukan saja terhad sampai bulan April, tapi mungkin akan berlanjutan, mungkin hingga hujung tahun, mungkin hingga tahun depan, kita tak tahu. Jadi all the best guys, doa-doakan semoga kita semua selamat, dan terima kasih kerana menonton Dean Studios. Jangan lupa subscribe kerana kami akan mengeluarkan banyak lagi video-video yang berkualiti dan berinformasi untuk anda semua. Stay tune. Assalamualaikum.